Semua dah setting, semua dah tukar, kolom-kolom semua dah tukar. Dan sekarang ni kita pergi pada button setting dia. Ada beberapa perkara lagi yang kita perlu setting. Okey, tekan button setting ni, dia akan pergi kepada trade dan ada 5 tab lah kat sini. Ada 5 tab. So kita start dengan display dulu. Display. Maksudnya display kat sini, apa yang kita nak displaykan dekat sini, dekat dalam ni. Dekat dalam ni. Maksudnya sekarang ni kita tunjukkan position. Maksudnya kita nampak position dan kita akan nampak working order. Working order. Okey, ni jap saya tunjuk. Sekejap, Okey. Dekat Adobe ni kalau perasan, dia ada position dan dia ada working order. Okey. Kita nak tunjuk yang dekat trade ni. Okey. Sorry. Nampak tak dia ada dua color kat sini. Satu putih, satu kuning. Satu orange ke kuning ni. Tahulah kuning kot. Okey, bila kita klik dekat ni adalah expiration, expiry date. Berapa hari kita pilih? Maksudnya 57 hari. 57 hari ni maksudnya dia akan expire pada 15 Januari. Jadi kita pilih kat sini. Ini yang maksudnya tadi apa yang kita nak pamerkan kat dalam ni, kat dalam kita punya option chain ni. Kita nak pamerkan position warna putih, warna kelabu. Ini adalah position saya dan W kat tepi ni warna kuning ni adalah working order. Working order. Nanti kalau nampak W kat sini apa benda pula kan? Ini adalah working order. Kalau nak sahkan lagi tengok dekat position, ada satu position, ini satu position dan ini adalah working order untuk Adobe. Jadi kita nampak dekat sini siap-siap ada dua button. Kuning untuk working order, kelabu ni untuk position. Okey. Itu je nak beritahu kat sini. Okey, pergi pada setting balik. Jadi tandalah dua-dua ni. Jangan biar kosong macam ni. Kalau kosong tak nampak dah. Position tak nampak dah position sekarang ni. Tak nampak dah. Jadi kita klik je. Bila kita klik, dia akan keluar balik. Tu. Jadi tanda dua-dua ni dekat sini buat none je. Default dia none. Tak payah nak ubah apa-apa. Okey, lepas tu pergi pada next tab itu order, tekan order. Okey. Untuk single leg order default price ni tukar daripada asal dia natural price, tukar natural price ni kepada mid price. Mid price. Okey, nanti saya ceritakan apa tu mid price. Sekarang ni tukar je pada mid price dan kat sini millisecond delay ni asal default dia 500, tukar kepada kosong. Tukar kepada kosong. Okey, yang lain biar je, jangan ubah apa-apa. Biar je macam ni. Day dan GTC. GTC ni maksudnya good till cancel. Maksudnya instruction kita tu kalau GTC selagi kita tak cancel dia akan duduk kat situ je. Tapi kalau day ni habis je sehari trading, keesokan hari dia akan automatic cancel. Itu beza antara day dengan GTC. Okey. Semua dah setting kat sini Kat sini mudah je. Lepas tu pergi ke seterusnya, kejap. Stok tak payah nak ubah apa-apa. Okey, dekat option ni pun sama. Saya rasa default ni kot setting dia, default. Tu jangan ubah apa-apa lah. So remain macam ni. Dekat future pun tak payah. Jadi apa yang kita ubah tadi dekat display dan dekat order saja. Order pastikan sini mid price, dekat sini adalah kosong. Okey. Dah sudah tadi, tekan button OK. Sekarang setting dekat trade dah settle. Dah settle. Okey. Boleh Cikgu, nak tengok display tadi. Apa tu? Nak tengok belah display tadi. Okey, display Sekejap. Okey, display. Ini display. Okey, beres. So tanda kedua-dua sekali, kat sini buat 6. Okey Okey, kita dah setting kat sini. Nanti dekat dalam bahagian position bahagian SPV nanti ataupun bahagian entry nanti kita akan ajarlah ini apa, garisan purple ni apa. Dekat sini ada IVX ni apa. Nanti kita akan ajar. Okey. Kita pergi kepada activity.
Activity ni adalah just kita punya log untuk trading, sama ada hari ni ke ataupun semalam ke. Kat sini kita boleh filter. Dia ada date filter, dia boleh tengok yang 30 hari lepas. Banyaklah. Maksudnya kat sini kita boleh tunjukkan contoh yang kalau kita tengok yang semalam, dia ada yang jenis-jenis order yang kita nak pamerkan kat sini. Filter dia. Maksudnya kalau kita asalnya macam ni, kalau semua yang button ni kita tak pilih, kita ada tunjuk apa-apa lah. Jadi kalau kita tunjuk yang activity. Oh, okey, sudah. Okay, kita dah settle dekat trade tadi, kita dah settle. Kita bagi activity. Jadi kalau kita nak tengok yang working, kita nampak tunjuk yang working. Kalau kita tengok yang field ni maksudnya yang sukses lah. Field ni maksudnya yang sukses, yang masuk, sama ada masuk position ataupun exit position. Kedua-duanya sekali dia akan tulis field. Akan tulis field. So yang cancel ni maksudnya position yang mana kita cancel lah. Kita ada masuk position, lepas tu kita cancel. Dan satu lagi, others ni sama ada yang reject, yang rejected. Maksudnya harga yang kita masuk tu tinggi daripada harga yang broker offer, dia akan reject. Ataupun trade spread tu yang terlalu besar, dia akan reject. So kita jumpalah. Mungkin pada peringkat awal ni jarang tuan-tuan jumpa yang reject punya ni. Kat sini akan tulis reject. Cancel ni ada satu jenis, fill satu jenis, pending ni working lah satu jenis, ada satu lagi rejected. Okay. Okay, jelas itu je. Kat sini boleh play around lah. Dia ada filter tarikh apa semua ni, dia ada ni. Kita boleh adjust kat sini. Dan kita boleh filter juga sama apa yang kita nak tengok. Contoh kita nak tengok Tesla je. So kita type Tesla, dia akan tunjuk yang Tesla saja kat sini. Ini aja aktiviti kita je. So mana yang trading yang banyak-banyak position, kita nak tahu position apa yang tutup tadi ya. So kita boleh filter kat sini. Yang hari ni punya. Okey, dekat bawah ni, okey, kita dah tamat kat sini, dekat aktiviti ni. Kita nak pergi kepada kat bawah ni pula. Lepas bawah pada aktiviti ni adalah watchlist. Jadi watchlist ni saya tak nak sentuh banyak kat sini sebab kita dah sentuh ada yang sebelah kiri ni. Cuma kat sini boleh tengok lah, dia ada penambahan kolom lagi. Yang default setting daripada testing work, dia ada yang ni lah. Saya tak ada ubah apa-apa kat sini. Dia ada volume, siapa nak tengok volume, ada nampak volume kat sini. So indikator yang lain, indikator yang tadi ada lain indikator kan, dia akan keluar kat sini. Tu boleh tengok kat sini. Okay. Ini watchlist ni bergantung pada apa yang kita main lah. Kalau kita tengok yang default, dia akan tunjuk yang default. Semua benda yang ada dalam default testing work punya ni lah. Kalau yang kita punya watchlist, kita boleh tengok yang watchlist kita yang tadi. Okay. Saya tak nak sentuh panjang kat sini. Yang ni testi trade ni, yang video-video yang testi trade sediakan. Yang ni boleh, saya kalau tak pernah masuk lagi, boleh tekan agree. Dekat dalam ni berlambak video-video yang diajar cara nak setting platform, cara nak trading, macam-macam lah boleh tengok ni yang sentiasa terkini, video-video yang sentiasa terkini. Cuma tugas kami ni dekat akademi ni, kadang-kadang orang tak faham cara dia orang terang apa semua kan. Kita cuba buat video dengan kaedah yang seperti mana kita dah faham, kita terangkan dalam bahasa mudah untuk orang faham. Bahasa mudah tu bukan setakat bahasa Melayu saja, maksudnya bahasa mudah, kita cerita tu orang mudah faham. Dekat sini boleh layan lah, banyak video-video macam ni sekarang ni. Dia kata untuk yang pasal apa ni, saya tak pasti. Tapi banyaklah video-video kat sini. Masing-masing boleh explore Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi dekat chart. Bawah daripada testi trade ni ada chart. Okay, kat sini kita nak setting untuk chart. Kalau kita perasan dekat sini dia keadaan dia macam ni. Lebih kurang lah keadaan dia macam ni. Lebih kurang keadaan dia macam ni bagi yang default setting. Default setting ni keadaan macam ni. Okey, sekarang ni kita nak setting chart kita. Kita nak setting chart. Macam mana kita nak pemudahkan urusan trading kita. Salah satu ni chart lah. Salah satunya chart. Okey. Pertama sekali bila dah masing-masing dah pergi sini Kalau laju bagi tahu. Kalau laju.
So mana yang baru masuk tu nanti boleh follow up dekat dalam dalam support team, Okey, pertama kita pergi dekat ni lah. Ada satu button ni lah, macam shoot target ni. Tekan yang ni, kita pilih yang nombor 2. Kita pilih yang nombor 2. Untuk letakkan dia dekat tepi ni lah. Tak adalah dia nak ikut kita punya mouse. Kalau asalkan dekat sini kan. Dia bergerak macam ni, macam tak syok lah. Tak nampak kan. Kita letakkan dekat tepi. Okey. Okey, itu ni. Lepas tu pastikan time frame dia. Time frame dia adalah, kalau kat sini asal dia tak silap saya 1 year kot. 1 year. So 1 year ni start daripada ni lah. Tahun lepas punya. Kalau kita start YTD, maksudnya daripada Januari sampai sekarang. So untuk elak daripada banyak masa nak load apa semua, kita pilih YTD je. YTD je. Tapi kalau untuk Januari tahun depan, tak sesuai lah. Kalau kita pilih YTD. Tak sesuai. Jadi kita pilih 1 year. Tapi bila dah sampai akhir tahun ni, ataupun pertengahan tahun tu, kita boleh tukar kepada YTD lah. Untuk kita nampak keseluruhan gambaran chart pattern tu. Chart trend tu. Sama ada dia bullish atau bearish ataupun sideways. Okey. Pastikan ni daily dan time frame dia adalah time frame daily untuk paparan setahun. Daripada Januari sampai sekarang. Daily, kita pilih yang daily day. Bukan 1 minute, bukan 1 hour, bukan 1 week, bukan 1 month. Kita pilih 1 day. Kita pilih yang daily. Okey, lepas tu kita pergi pada indicator. Kita nak tambah indicator. Okey, yang ni kena follow rapat-rapat sebab indicator kita ada setting sikit lah. Dia punya configuration data-data tu kita ada buat configure sikit. Berbeza dengan kebiasaan lah. Okey, pertama dia akan ada volume kan, default volume. Siapa nak ada volume pun boleh, siapa nak buang dan tak nak suka volume pun boleh buang, terpulang masing-masing. Cuma kalau dekat kami ada volume, kita pakai volume, kita nak tengok juga volume. Cuma kalau saya tukar color. Saya macam kat sini macam serabut sangat, nampak. Saya tukar color kepada color yang lebih kurang background. Jadi tak nampak sangat, tak ganggu sangat. Cuma saya nampak lah volume tu ada. Cuma tak ganggu sangat. So masing-masing boleh tukar, ikut selera masing-masing. Nak tukar warna merah pun boleh. Nak tukar warna, macam pelik pula merah ni. Terpulang. Okey. Lepas tu kita nak tambah indikator kita yang pertama. Indikator kita yang pertama untuk hari ni. Untuk hari ni, kita cuma tambah RSI. Ataupun Relative Strength Index. Untuk tambah indikator RSI, dekat tepi ni ada button search kan. Button search. Kita kalau type RSI tak jumpa. Dia tak guna shortcut RSI, dia guna relative. Type relative, dia akan nampak ada banyak relative lah. Jadi kita pilih yang nombor 2 ni. Relative Strength Index. Relative Strength Index. Lepas tu kita select kat sini, kita tekan button Add Selected. Kita tekan je, dia akan masuk dekat sini. Dia akan masuk dekat sini. Okey, ini rupa dia lah. Ini rupa dia di peringkat awal sebelum kita configure. Dia akan guna default setting dia 14 hari, length dia 14. Length 14, overbought 70 dan oversold 30. Okey. So sekarang ni kita nak ubah. Length ni kita ubah kepada 5. Kepada 5. Overbought ubah kepada 65. Oversold ubah kepada 45. Okay, kenapa kita ubah tu, kita nak nampak dia tight sikit. Tight sikit biar kita nampak banyak masa, banyak ke dalam keadaan sebab home run ni, saham-saham yang home run ni jarang kita boleh nampak dia dalam keadaan oversold. Kalau kita guna 30 kat sini, memang jarang lah kita boleh tengok dia melintas tu. Jadi 30, lepas tu kita buat 45. 45 ni dia rapat sikit. Dia punya garis biru ni kan. Ni garis biru di atas ni adalah 70. Garis biru bawah ni adalah 45. Yang atas ni 65. Jadi kita tukar length tu. Boleh Length 5, overbought 65, oversold 45. Okey.
Ini kalau ikutkan dah siap setting, tapi bagi yang nak ubah setting ataupun nak ubah color, boleh ubah kat sini. Nampak tak dekat parameter ni kan, dia ada satu tab kat sebelah dia, style. Okey, tekan style ni, ada satu drop down kat bawah ni. Maksudnya kita nak pilih style apa yang kita nak ubah. Okey, pertama dia default pilih kat sini RSI. RSI ni adalah color ni, color garisan merah ni. Yang turun naik ni. Okey. Pertama yang perlu ubah adalah, nampak tak marker? Marker ni no kan. Jadi kita ubah, tukar kepada dot. Tukar kepada dot. Kenapa dot? Dot ni adalah mewakili hari. Satu dot ni hari. Semalam ni semalam punya. Ni semalam punya. Maksudnya hari, kita nampak kalau kita tak ada buat dot ni, kita tak tahu, kita jangan nampak dia satu garis je. Macam ni kan, kita nampak satu garis je. Padahal dia ada hari kat sini. Maksudnya dia berhenti kat sini. Macam ni lah. Dia semalam, maksudnya dia ada berhenti kat sini untuk mewakili hari. Okey. Ketebalan garis terpulang, sini satu boleh tebalkan dengan naikkan dia jadi 2 ke 3 ke 4 ke terpulang. Ni boleh laras sampai 5. Jadi macam saya, mana yang mata kurang terang tu bolehlah tebalkan. Mana yang terang tu kita just satu pun dah cukup. Ataupun 2, tebal sikit. Okey. Cuma color dia ni saya biasa tak pakai merah lah, macam mengganggu sikit merah. Terpulang masing-masing, no issue. Kalau saya suka color ni lah, nampak macam jelas sikit nampak. Jelas sikit nampak. Yang penting kat sini marker ni tukar dot. Color ni tak penting. Marker ni tukar dot. Okey. Selesai yang ni, pergi pada yang drop down menu ni, RSI ni, tukar kepada overboard pula. Tukar pada overboard. So dia akan pergi kepada data-data apa yang kita nak ubah. Okey, marker ni biasanya saya nak nampak benda tu lagi ni, saya tukar kepada triangle up. Triangle down. Triangle down. Maksudnya dia anak panah ke bawah. Maksudnya anak panah ke bawah, dan color saya tukar merah lah, nak asingkan dia. Tukar kepada merah. Ini pun sama, boleh besarkan dia, pertebalkan dia, boleh nipiskan dia. Lepas pada tu, tukar kepada overzone. Marker ni saya buat triangle up dan color tukar merah. Ini terpulang, color tu terpulang. Yang marker untuk overzone pun terpulang. Cuma dekat RSI yang dot tu wajib. Dot tu wajib. Okey. Bila dah habis setting, selesailah untuk setting. Tambah indicator. Yang lain-lain kita tak payah tambah lagi. Kita just pasang RSI satu. So nanti dalam kelas-kelas akan datang, ataupun dalam support team, ataupun dalam Active Trader, kita akan start tambahlah SMA. Kita tambah apa lagi? Yang biasa kita tambah SMA lah. Sebab kita tak buat technical analysis sangat untuk entry. Nanti boleh faham lah macam mana kita trading kat Testable ni. Dia tak complicated kita trading dekat Saxo. Okey, nanti saya akan terangkan kenapa. Okey, kalau dah sudah, tekan close. So boleh laraskan lah, nak kecilkan ke nak besarkan ke, boleh laraskan. Kalau nak besar bahagian chart, laraskan yang ni. Ni boleh zoom, kita boleh zoom chart. Ataupun kita boleh scroll pakai mouse, zoom, kita pulang. Okey, okey, selesai bahagian chart, selesai. Dekat bawah daripada chart ni, dia ada testy chart. Testy chart ni untuk kalau tekan kat sini, okey, dia masih macam chart juga, cuma dia function baru ni, baru tak silap dalam seminggu, 2 minggu lepas baru ada. Kita boleh sekarang ni satu paparan, kita boleh buat 2 paparan, dan kita boleh 2 row, dan kita boleh tambah kolom jadi 2. Maksudnya maksimum kita boleh buat 4. Ini bergantung kepada resolusi komputer masing-masing. Kalau resolusi komputer besar, tuan-tuan pakai skrin besar, tuan-tuan boleh tambah sampai 3 kolom. 3 kolom, 3 row. Maksudnya dia ada 9 chart kat sini. So sekarang ni resolusi saya cuma boleh cover sampai 4. Jadi maksudnya tuan-tuan boleh letak 4
saham yang berbeza ataupun 4 saham pada time frame yang berbeza. Yang ni saya tak nak cover kat sini, masing-masing boleh explore sebab cara nak setting start chart ni sama macam kita setting tadi. Macam kita setting tadi dekat dalam chart ni. Sama je. Dekat dalam ni sama. Macam kalau kita nak setting yang ni, pilih dulu saham apa. Contoh sekarang ni Microsoft kan. So dia akan tunjuk saham Microsoft. Yang ni kita boleh tutup kalau kita nak jelaskan ni. Kita boleh tutup. Okey. Maksudnya ada RSI, ada chart. Jadi nak setting dia kat sini. Ada gambar meter ni, indikator. Boleh tambah. Nak tambah SMA ke apa semua boleh tambah kat sini. Masuk individu lah. Maksudnya kalau nak tambah kat sini, nak setting kat sini pula, klik kat sini. Pilih Tesla atau pilih indikator apa nak tambah dekat sini. Boleh variasi lah, boleh pelbagaikan. Ini saya tak nak cover kat sini, masing-masing boleh explore. Cuma yang penting tadi yang ni lah. Yang chart ni. Yang chart yang atas tadi. Okey. Ini boleh explore sendiri. Okey, satu lagi last kita tengok dekat bawah daripada tesis chart ni ada satu button history. History kalau kita tengok, okey ada history ni asal default dia akan tunjuk dekat sini transaction. Ada dua button dekat atas ni, satu transaction, satu year to date. Okey. Transaction ni yang mana kita buat transaction untuk satu semalam lah. Sama juga kat sini kita boleh filter sama ada yang semalam punya, 2 hari ni punya, 14 hari lepas, 7 hari lepas. Dan kita boleh tahu juga, kita boleh tunjuk dekat, contohlah kawan-kawan kita tanya, bila kau depo, bila kau start trading, dekat dalam ni memang tak boleh tipu. Contohlah kalau saya tunjuk ni kan, okay, account ni, kalau saya tunjuk yang date filter ni 120 hari, kalau saya scroll kat bawah sekali kan, okey, dia akan last sekali dia akan bagi tahu berapa banyak duit yang kita masuk untuk start trading. Kalau tuan-tuan baru depo, kalau pergi dekat date filter ni, kalau buatlah dalam 30 hari ke ataupun 60 hari, dia akan tunjuk history kita, sejarah trading kita. Bila start kita depo. So account ni start depo 18 hari bulan 8. So account ni cuma berumur lebih kurang 3 bulan. 18 bulan 8, 18 bulan 9, 18 bulan 10, 18 hari bulan 11. Maksudnya baru 4 bulan lah. Baru 4 bulan 2 hari lah account ni. Baru mencecah umur 4 bulan. So dia akan ada history lah. Kalau kita ada tambah lagi deposit, dia akan beritahu lagi ada tambah lagi deposit. Ada buat depo lagi. So ini history masing-masing. Yang ni memang tak boleh nak ubah. Yang ni memang tak boleh nak buat apa dah. Memang ini adalah history. Nama pun history kan. Bukan history lah, history. Maksudnya yang ni adalah portfolio kita. Sejarah trading kita. Jadi untuk kita nak tengok, maksudnya kawan-kawan kita nak tengok untung rugi kita kat sini lah. Kita boleh nampak kat sini. Yang paling utama sekali yang kita nak tengok kat sini adalah year to date. Maksudnya profit kita since kita trading 18 Ogos hari tu yang start depo sampai sekarang. Ini adalah hasil dia. Hasil dia. Maksudnya ini P&L realized. Kolom pertama realized profit, yang kedua unrealized profit, ketiga P&L year to date, yang keempat commission, yang kelima fees. Apa-apa fees lah. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok bahagian dua ni memang takkan hijau. Memang merah je sebab kita membayar kan. Kita bayar fee dan kita bayar commission. Dekat tiga ni depend pada trading kita. Kalau kita profit, kat hijau ni akan profit lah. Maksudnya account ni 4 bulan dah ada profit sebanyak $19,000. $19,000. Dan unrealized profit ni adalah loss ataupun P&L untuk rugi yang berada dalam position. Maksudnya unrealized lah, yang tak jelas lagi sama ada kita untung ke rugi dia, depend pada market. Okey, ni tak boleh nak buat kira lah yang ni. Yang ni pun sama, yang ni adalah balance lah. Yang ni kalau ada yang ni, contohlah sekarang ni, yang ni positif 13. Dekat sini dia akan tambah lah, yang ni akan tambah yang ni. Kalau negatif, yang ni akan tolak yang ni. Baru dapat balance dia. Okey, jelas
Kalau orang tanya berapa lama dah trading ataupun malam ni sebelum kita live trade, kita akan tunjuklah kita punya student ataupun supporting yang ada dalam ni, masing-masing boleh share dia orang punya hasil dia orang trading selama beberapa bulan dengan akademi. So kita tengok macam mana. So far alhamdulillah kita consistent profit. Tak ada lagi satu position yang rugi. Sebab apa? Sebab kita tak tutup dalam rugi. Kalau rugi, kita tunggu sampai untung baru kita tutup. Sebab kita ada expiry yang panjang. Kita tak main seminggu expiry, kita tak main 2 hari punya expiry, kita tak main 15 hari punya expiry. Kita main jangan kurang daripada 60 hari expiry. Okey, yang tu nanti saya cerita nanti bila sampai part trading. Okey. Lepas pada tu akan ada satu button kat bawah ni. Ini jelas semua Sini semua jelas. Kita boleh extract kita punya ni dalam Excel. Kita tekan kat sini, kita boleh simpan. Siapa-siapa nak simpan boleh simpan. Siapa ada nak maintain kat sini pun boleh maintain kat sini. Dia tetap ada kat sini lah. Sebab kalau siapa nak buat record ke apa, boleh buat monthly by monthly yang kita boleh extract kat sini. Dia punya apa? Dia punya SCV ni, dia punya Excel. Okey, saya settle kat sini. Selesai dekat bahagian history. Kita pergi kat bawah pada history ni adalah follow. Follow ni adalah kita tekan button I agree. Testworld akan senaraikan ke semua trader-trader yang ada dalam yang bawah dia punya test trade lah. Test trade bukan kita. Tak ada kot rasanya kita dalam ni. Kalau ada alhamdulillah lah kalau termasuk dalam ni kan. Rasa ni pun tak tahu kenapa apa yang menyebabkan kelayakan untuk datang ada kat sini. Mungkin staff-staff daripada test trade saja ataupun who knows, tak tahu. Cuma yang kita tahu kat sini, owner dia sendiri ada kat sini. Owner dia Tom Sosnoff ada sini. Yang Bob ni, Batista ni ada kat sini. Yang Mike yang biasa tengok Mike and his whiteboard ni ada kat sini. Lepas tu satu lagi yang biasa kita tengok yang yang selalu buat ni Katie yang selalu buat video-video taxi trade. Semuanya ada kat sini. Jadi kita boleh sebenarnya kita boleh follow sebenarnya yang diorang trading ni. Contohlah kita pilih yang Tom main kan, tapi pelik-pelik lah dia orang main. Kita pilih kat sini, dia ada button duplicate this trade. Bila kita tekan duplicate this trade, ni dia akan ada buat disclaimer lah. Maksudnya dia tak bertanggungjawab lah untuk rugi pada kita tu. Kita tekan yes, dia akan bawa kita pada option chain kita. Kita tekan yang kat merah ni akan ada satu. Ni maksudnya dia main apa ni? Dia main short, naked sell dekat iShare Silver apa benda lah. Ni features kot saya rasa. Dia main ni. Modal 4,400, max loss 2,000. Kalau max loss dia akan pergi pada 2,000, untung cuma $65 je. Dia main expiry 29 hari. So jadi untuk term expiry, term strategi, kalau boleh kita follow yang akademi dulu sebab saya dah buat perkara yang paling sesuai untuk yang baru-baru nak trading dengan testwork ni. Jadi follow yang tu dulu, biasakan diri yang tu dulu dengan step-step yang kita ajar. So masa-masa akan datang kita improvise. Itu yang ada variasi tu. Kita improvise. Okey, boleh Tadi ada kat sini kan, dekat follow ni. Okey, boleh pilih lah. Kalau rasa tak confident, tak payahlah. Tak payahlah follow, kita belajar dulu kat sini. Bila dah ada modal besar ke ataupun apa, boleh follow dekat dia orang ni. Cuma kena hati-hatilah sebab dia orang main semua saham. Kadang-kadang saham ni tak syariah. Jadi kita kalau dah salah follow tu, dia akan jadi masalah lah. Okey. Okey, ini adalah last sekali bawah ni adalah untuk bahagian support. Support ni apa-apa soalan kalau kita tekan dia akan pergi pada website dia, bahagian support. Kita type apa benda yang kita nak tanya. Dia akan ada jawapan kat situ lah. Tapi kalau kita problem dalam trading, contohlah kalau kata kita apa-apa saja yang berkait dengan trading ni, kita boleh email dekat dia. Email biasanya memang dia orang akan cepat balas lah. Hantar dekat support@testworld.com. InsyaAllah segala pertanyaan kita tanya dalam tu, InsyaAllah dia akan balas. Okey.
Okey, bahagian tengah ni dah selesai. Bahagian tengah dah selesai. Okey, bahagian kanan ni kita memang tak buat masa sekarang, memang kita tak sentuh bahagian salah satu, semua bahagian kita tak sentuh. Tak ada buat adjust, tak ada buat setting apa-apa. Just leave it pada default setting. Sebab kita jarang guna kecuali bahagian analisis ni lah. Analisis ni pun nanti bila kita dah ajar sampai tahap kita nak ajar nak guna analisis, kita akan guna kat sini lah. Kita akan lebih faham kat sini. Okey, itu saja untuk setting. Saya harap paparan sama macam saya. Kalau tak sama pun sebab tak ada position je lah. Kalau mana yang ada position, insyaAllah sama. Maksudnya watchlist insyaAllah sama. Jadi itu je lah bahagian setting. Bahagian kanan tak ada. Sekejap saya nak double check untuk setting-setting lain. Okey. Siapa yang tanya untuk zoom atau nak besarkan atau nak kecilkan tulisan ni? Okey. Kita pergi dekat mana-mana jabatan gear, tekan ni. Dia ada satu, pergi kat bahagian general atas sekali. Bahagian kiri atas sekali general ni. Yang ni maintain, biar je macam ni. Yang ni ada notification berapa saat dia akan keluar, 2 saat je dia akan hilang sendiri. Yang nak tanya pasal zoom tadi kat sini, zoom level ni. Mana yang rasa macam mata tak berapa terang, buat yang besar sikit, 120%. So dia akan jadi besar macam ni. Okey. Mana memang mata yang terang, mungkin boleh buat dalam 80%. Tu jadi halus, kecil je. Halus susah lah nak tengok, saya nak share kat sini pun tak nampak kan. Jadi ni pandai-pandai sendiri, ikut selera masing-masing. Bagi saya kat sini memang buat 100% lah. Default 100%, maksudnya tak zoom in, tak zoom out, dia 100%, dia normal. Tekan 100% dah, itu je. Okay, saya check balik lagi sekali, takut ada yang tertinggal. Dekat trade dah, watch ni dah, chat dah. Okay. Sound, ini terpulang masing-masing, default ni memang dah cantik dah. So kalau kata market open, jangan tengok position pula, ini saja test sound ni. Ni tanda untuk market buka lah. Ni boleh ubah, dia banyak jenis kat sini. So market tutup pun launching yang sama, boleh ubah. Untuk order fill pun dia boleh ubah kat sini. Masing-masing boleh ubah. Kalau nak pilih ni, boleh juga. Sedap sikit dengar kan. Dia masuk. Okay, masing-masing boleh ubah, ikut selera masing-masing. Ikut sedap telinga masing-masing Okay, itu saja setting untuk platform kita. Harap semua dapat setting yang sama. Malam petang nanti kita double check balik. Tengok balik setiap setting. Dan malam nanti masalah trade, malam nanti pun sama, kita akan double check lagi sekali. Tolong tunjuk balik header detail. Header detail Header detail ni dekat bahagian, okey, tekan je mana-mana setting, pergi dekat position, account. Pergi dekat account, pergi dekat header detail. Tambah ini, tambah panel open je. Yang lain-lain jangan buang, biar je kat sini. Yang net vega, net gamma ni jangan buang. Yang yang ni. Yang excessive value, net theta, net delta ni jangan buang. Dia trade counter, dia trade to district ni jangan buang. Biar je. Tambah panel open je. Okey, terima kasih. Okey, boleh Okey. Kita dah cover setting. Ada video tak untuk orang tengok? Memang kita tak rakam. Telah lupa nak rakam Okey, insyaAllah dalam masa terdekat ni saya cuba siapkan video untuk setting. Nanti kita share dalam group. Saya buat video asing lah untuk setting ni. Daripada A to Z balik. Kita pun memang tengah duduk buat video pun. Maksud sekarang ni kita nak apa? Okey, kita dah habis setting ni. Kita nak sembang-sembang sekejap sebelum kita pergi pada next chapter kita. Rasanya kita dah pukul 12 kan. Nanti kita rehat 12.30 12.30 sebab untuk pergi sembahyang Jumaat. Okey. Setting. Sekejap.
Okey, sekarang ni kita